Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari. Hari ni kita masuk 8.2 vectors. Yang video hari tu 8.1 tu rasanya tak sampai pun 10 orang yang view. Saya saja view dah beberapa kali sebab saya nak tengok setting. So main step maybe dalam 5 orang je kot yang tengok. Ikut awak lah. Awak rasa nak pandai, nak belajar, tengok. Kita orang ni habis dah. Tak tahu dah. Saya pun tak tahu nak buat macam mana. So saya record lah. Sebab kalau record saja dengan suara saja tak syok juga. So inisiatif saya adalah buat benda ni. Okay, 8.2 addition dengan subtraction of vectors. Kita buat tambah dengan tolak vectors. Okay, dekat sini kejap ya. Okay, kalau tambah ataupun tolak. Okay, tambah ialah 4A dengan 5A. Direction semua ke kanan kan. So dia akan jadi 9A. Vector A kan ada berapa? 9. Lepas tu kalau subtract daripada 7B, so minus 4B dapatlah 3B. Direction dia pun sama. So still. Okay, itu sama tolak. Lepas tu yang ini tambahan. The subtraction A minus B can be considered the addition of a vector A with the negative vector B. Boleh juga kalau kita buat A tolak B tu, berkemungkinan A tambah dengan B dia terbalik kan. B dia pusing ke lain. Okay. Lepas tu ada juga kat sini kita tengok the triangle law. Okay, kalau contoh misalnya kata ada soalan, dia bagi A dengan A, B, C. Sini A, sini B, sini C. So AB adalah vektor A and BC is vektor B. Soalan katanya, apakah vektor AC? Nak cari AC, kita akan buat AB plus BC. Iaitu AB adalah vektor A plus B. Macam itulah. That's why lah dekat sini jadi A plus B. Okay, yang bawah ni pun sama je. Lepas tu kalau parallelogram, dia bentuk parallelogram lah. Yang atas ni bentuk triangle. Yang parallelogram sama juga. Dia parallel kan, atas ini sama. Yang ni akan jadi sama dengan sini. Okay, dia bagi sini A and B, C and D. This one is vector B, vector A. So for sure lah dekat atas ni pun vector B, yang ni pun vector A. Direction dia kena sama Kalau ke atas, ke atas. Kalau ke kanan, ke kanan. Okey, soalan yang katanya what is the vector of AC? Nak cari AC ada dua cara. Yang pertama adalah AB plus BC. Ataupun yang kedua AD plus DC. Boleh semua. Asalkan yang depan dia adalah A, yang belakang dia adalah C. Untuk dapat jadi AC. So, the answer is vector A plus vector B. Yang bawah ni, vector B plus vector A. Sama je. Okey, kalau dia bentuk poligon pula. Dia bagilah A, B, B, C, C, D, D, E dengan EA. Tapi EA ni sini, dia pusing ke sini kan. Okay, misal kata soalan suruh cari AD. AD. Allah. Okey, macam mana nak cari AD? Kita boleh buat AB plus BC plus CD. Kan? So AB is vector A, BC is vector B, and CD vector C. Semuanya anak panah ke sana, betul lah? So dia semuanya positif. Ataupun kita boleh buat AD juga, AE plus ED. Okay, so AE is E plus ED. Kalau ED, tengok anak panah dia ke sini kan. So dia akan jadi negative D. So the answer is vector E minus vector D. Boleh. Okay, tengok example 9. Okay, yang A dia adalah express PQ in terms of PS and SQ. PS dengan SQ, dia nak PS, SQ. So dia nak mula-mula PQ. Maksudnya PQ akan jadi PS tambah SQ. So PS plus SQ. Kat sini dia tak bagi vektor apa. Vektor A ke B ke C kan. So tak bagi, so tulis jawapan macam tu je. Tu nak contoh je lah. Bagi contoh kat awak. So kalau PR dia nak in terms of PQ dengan PS.
PQ dengan PS. Dia nak PR kan? PR adalah PQ PS. Okey, sepatutnya dekat sini PR adalah PS plus SR dah. Tapi SR kan dia sama je. Dia kan parallelogram. So SR dengan PQ is sama, is the same. So plus PQ. So dia guna parallelogram law. Atas dengan bawah sama. Lepas tu QR. QR tapi dia nak in terms of PR dengan PQ. Saya padam dulu. Okay, soalan nak QR. Okay, dia nak QR. Nak QR, kita akan ambil daripada QP tambah PR. QP tambah PR. Untuk dapat QR. Betul lah kan? Nak cari QR, kita kena ke sini, ke sini. So, kalau QP, maksudnya dia adalah negatif PQ plus PR. Soalan kan nak PR dengan PQ. Jadi, dekat sini kita boleh buat PR minus PQ. Okay. Given PQ adalah 2A plus B and PS 2B minus A. Soalan tanya PR. Okay. Dekat B ni tadi kita dah kira dekat A. A2 tak? PR equal to PS plus PQ. So PR and PS kita 2B tolak A. Lepas tu PQ is 2A plus B. So A dengan A kumpul sama-sama. So sini ada negatif A and then plus 2. So dapatlah positif A. 2B plus B is 3B. Kumpulkanlah A dengan A, vektor A dengan vektor A, vektor B dengan vektor B. Okay. Example 10. The diagram on the right shows a pentagon given that BC is 1 over 3 AE and ED adalah half AB adalah A, AE adalah B. Express CD. Dia nak CD. So CD berapa? CD, jawapan dia adalah macam mana nak cari CD? CB plus BA plus AE plus ED. Ni. Dan kita masukkanlah. Kalau CB berapa? Soalan kata BC. Okay, BC adalah 1/3 AE. AE pula ialah B. So 1 over 3B. Ini adalah untuk BC. Kalau CB, terbalik dia. Kena letak negatif. Negatif 1 over 3B. And BA. Okay, anak panah lain. So jadi negatif A. AE adalah B plus ED. ED ialah 1/2 AB, 1/2 A. So kumpul gang A dengan A, B dengan B. Kuncut. So 2/3 B tolak dengan 1/2 A. Okay, ada example yang lain daripada buku. Cikgu Salawati bagian. The following diagram PQRS is a parallelogram. PR and QS intersect dekat M. Such that PQ is 2A and QR is 2B. Find the following vectors in terms of A and B. Dia nak cari PR. So, kalau PR, kita boleh buat PQ tambah QR. Lepas tu masukkanlah PQ adalah 2A tambah 2B. Lepas tu soalan yang kedua B, SQ. So nak cari SQ, kita akan buat start dengan S dululah. Bila SQ maksudnya SP tambah PQ. SP ni kan parallelogram. Okay, dekat yang ni dengan yang ni dia jadi parallel. Anak panah ke sini ya. Okay, so kalau dia nak SP, kita terbalikkan dia dapat negatif 2B. Negatif 2B plus dengan 2A. Okay, last MQ. MQ, nak cari MQ. Ni titik tengah ni. Kan? MQ adalah 1/2 SQ. SQ dapat daripada mana? Dekat B. B kan dah cari SQ. So 1/2 darab dengan negatif 2B plus 2A. Expand the bracket. Dapat. Sama je semua tu pun. Banyak contoh dia bagi sini.
Okay, cuba tengok example 9. Example 9, dia kata 3MA minus KB equal to 6A minus 5MB. Find the value of M and K kalau dia non-parallel dengan non-zero. Still ingat tak? Kalau dia non-parallel dengan non-zero. HA adalah sama dengan KB. H dengan K adalah 0 kan? Kita akan buat equal to 0. Okay, so sekarang dia sama je lah. Yang ni sekarang ada M dengan K. Jadi kita kumpul geng A dengan A, B dengan B. So 3MA minus 6A equal to KB minus 5MB. Factorizekan A, so dapat yang ni. Factorizekan B, dapat yang ni. So kita masukkanlah 3M tolak 6 samakan dengan kosong. So dapatlah M. M dapat 2. Lagi satu, K tolak 5M sama dengan kosong. M dah tahu dah 2, so K tolak 10 sama dengan kosong. So, K awak ialah 10. Yang ni 8.1 Chapter 8.1 hari tu. So kalau tak tengok yang 81, buatlah 8.2. Okay, example 11 dia bagi dalam bentuk magnitude. Kan, magnitude lah ni, nilai. Okay, vektor dia ke atas, vektor ni ke east. Yang P tu ke north, lepas tu ke east. Lepas tu, dia bagi vektor A dengan V. Ini ialah V, ini ialah A. Jadi, kalau nak cari P dengan sini, so kita buat contoh sini O PO tambah O R. Letaklah R. Jadi, dapatlah V plus A. Tapi kalau nak cari magnitude, kita kena guna Pythagoras theorem. So 5 squared plus 10 squared square root. So dapat ni 11.18 km per hour. So this one adalah dia punya magnitude. Magnitude tu adalah dia punya velocity lah. Velocity of the boat. Sekarang kalau direction adalah dia punya sudut, angle. Sudut kat mana? Sudut daripada sini nak pergi sini, sudut sini. Nak cari macam mana, kita gunalah tan sin cos tu. So, kalau awak nak guna tangent, boleh. So, this one is theta. Tangent theta, opposite tan over dengan adjacent 5. So, dapatlah sudut dia 63.43. Kalau siapa yang tengok 8.1 hari tu, saya bagi tahu. Kenapa kita kena letak 0? Sebab dia ialah tajuk bearing. Tajuk bearing dalam make mode. But I'm not sure whether awak study masa form 5 ke tak untuk dalam make mode ataupun dalam MMAT. Saya tak tahu sebab saya tak mengajar form 5. Tapi masa KBSM saya ajar form 5 matematik. Tajuk bearing. Sangat senang. Okay. So kena letak 0 063.43. Ni ada lagi lah contoh-contohnya. Banyak contoh. Habis. Lepas tu kita nak solve problem. Untuk solve problem vector, sama ada kita guna semua triangle law, parallelogram law ataupun polygon law. Dekat soalan example 12, dia kata position vector for a three toys ABC. OA adalah A plus B. OB adalah 3A minus 2B. Lepas tu OC is HA plus 7B. Where H adalah constant. Find the value of H kalau ABC tu adalah straight line. Okay, straight line tu maksudnya macam collinear kan. Kita belajar dalam 8.1. So, bila dia kata dia adalah straight line ataupun collinear, benda yang kita kena ingat adalah ni. Kan, kita ada satu A, B, C. So, AC adalah equal to K, AB. Carilah AC. Nak cari AC macam mana? Nak cari AC, kita buat AO tambah OC. Lepas tu AB, nak cari AB, kita buat AO tambah OB. Okey, AO tambah OC. AO negatif. A minus B. Tambah OC. OC adalah HA tambah 7B. Letaklah K. AO
AO terbalik kan. Terbalik, so masih lagi negatif. Lepas tu tambah OB tambah 3A tolak 2B. So dekat sini kumpul lah geng negatif A dengan HA. So kat sini kita boleh buat HA minus A. Lepas tu tambah dengan 6B. Equalkan dengan K. A jadi 2A. B jadi negatif 3B. Yang ni keluarkan A. So H tolak 1A. Tambah 6B. K 2A tolak 3B. Yang ni nak expand pun boleh ni. Kalau awak expand. Kalau expand dapatlah 2KA tolak 3KB. Lepas tu ambil lah A dengan A, B dengan B. Jadi dekat sini kita boleh buat H tolak 1 samakan dengan 2K. Kita ambil A dengan A. Lagi 1 adalah 6. Adalah sama dengan negatif 3K. So, K dapat negatif 2. Masukkan kat dalam ni. So, dapatlah negatif 2. So, negatif 4. So, H dapat negatif 3. So, K is negatif 2. Yang ni salah ni. Sebab K duduk kat belakang. Jadi, solving problem dia dapat adalah H kita adalah negatif 3. K kita ialah negatif 2. Sebab tu kata kena baca 8.1 dulu. Boleh buat 8.1. Baru dapat 8.2. Okay, ni. Habis dah lah 8.2. Okay, tengok self-practice 8.6. Number 1. Given O, X, Y and Z are 4 points with OX. OX dia bagi. Mana X nya? Oh, ini soalan nombor 2. Okay. OX equal to 4X minus 2Y. OY equal to KX minus Y. And OZ adalah 6X plus 5Y. Dia kata X, Y, Z are collinear. Find the value of K. Okay, mari kita tengok exercise practice 8.6 lah. Okay, dekat sini. Dia kan cakap tadi, dia adalah collinear. Sekejap, saya tengok soalan balik. Mana soalan? Okey, kat sini dia cakap OX ialah 4X minus 2Y. OY pula adalah KX minus Y. Lagi satu, OZ. Okey, kan dia kata XYZ adalah collinear. Okey, bila collinear, contoh gini X, Y, Z. So, kita buat X, Y adalah lambda X, Z. Ataupun tadi kita letak K. Boleh. Soalan ni dia tak letak K, dia letak lambda sebab apa? Sebab dekat dalam ni dah ada K. Dia takut confuse. Banyaknya K. Nanti jadi K squared pula. So, dia pun letaklah sebagai lambda. Kan? Ni collinear adalah segaris. Jadi, dia nak cari XY dengan XZ. XY dapat daripada mana? XY kita akan dapat daripada, contoh sini ada O. XY kita dapat daripada XO tambah OY. Lepas tu lambda XZ. XZ pula kita dapat daripada XO tambah OZ. Gitulah. So XO negatif terbaliklah. Sebab kita dapat OX tadi. Soalan kata OX. So bila XO negatifkan. Tambah OY. So still lagi sama. So terbalik. OZ is 6X plus 5Y. Nanti awak buatlah ni vektor ni dekat bawah ni tulis. Underline. Lepas tu sini. So kita dapat negatif 4 plus KX. Lepas tu 2Y minus Y dapat Y. Yang ni pula kita dapat negatif 4X dengan 6X. 2X. So 2 lambda X.
2y tambah 5y, 7y. 7 lambda y. Comparekanlah. Carilah lambda dulu. Kan? Boleh. Okey, betul. Okey. Lepas tu sekarang kita cari lambda ataupun carilah k. Nak cari k boleh, nak cari lambda boleh. Tapi soalan sekarang dia suruh cari k. So, kena cari jugalah lambda dulu. Nak cari lambda dulu, kita tengok dekat y. So, dekat sini ada 1 y. Sini kan, sini ada 1. Samakan dengan 7 lambda. So, lambda adalah 1/7. Dah dapat lambda 1/7, so kita boleh masukkan. Masukkanlah, kiralah k tu dapat berapa. So, k dapat 30/7. Betul. 30/7. Boleh? Nombor 2 pun sama je. Nombor 2, kalau suruh cari BD, BA tambah AD. Lepas tu dia ada bagi ni. BE to ED adalah 3:1. Yang ni cara nak tukar dia. Kan? Maksudnya BE, ni darab silang adalah 3 ED. Ni dapat yang ni. Okay, dia kata express BD. Soalan tanya A, express BD. Dan AE dalam bentuk X dengan Y. So, BD kita dapat daripada BC tambah CD. BC dapat tak? BC tak tahu tapinya. Tak boleh buat lah. BC tak boleh sebab dalam buku awak, BC dia tak ada tulis pun berapa vektor. So, yang ada adalah BA dengan AD. So, BA plus AD. So, BA adalah terbalik. So, negatif 24X plus 20Y. Ni. Ini jawapan dia. Ni. Buat ni sikit. Okay. Itu untuk BD. Lepas tu soalan tanya AE. AE pula dapat daripada AE. Boleh banyak ni AE ni. Boleh kira sini AB tambah BE pun boleh. Ataupun AD tambah DE pun boleh. Tak. Tapi dekat dalam buku teks awak ni, dia tunjuk yang ni. Dia tunjuk yang ni. AB tambah BE. Dan BE ni pula ialah BE adalah 3 kali ganda ED. 3 ED. Okay, lepas tu ED dapat daripada 1/4 BD. Okey, tadi BE adalah 3 ED dan ED pula adalah 1/4 daripada BD. Okey, that's why dapat 3/4 BD. That's why dapat 3/4 BD. Dan BD boleh cari iaitu BA tambah AD. Dekat tadi yang atas tu yang kita kira mula-mula. So, masukkan kat dalam ni. Macam itulah cara nak selesaikan vektor. Awak kena fikir. Macam mana nak dapat huruf ni ke huruf sana. Kena pusing-pusing lah. Pusing-pusing cari. Okey. Ya. 8.2 tak ada. Itu saya praktis 8.6. Lepas tu, habis dah lah 8.2. Okey. Nanti boleh buat lah soalan intensive practice tu, 8.2. Alright. Yang ni 8.3. 8.3, dia nak cerita pasal atas Cartesian plane. Kita ada vektor, tapi vektor tu duduk atas Cartesian plane.
Macam sebelum ni, tak ada kan, tak duduk pun dalam Cartesian plane. Okey, dia ada dua. Satu, column vector. Satu lagi kita boleh buat dalam bentuk I dengan J. I dengan J tu apa? I dengan J, ni dia bagi tahu kat sini. Vektor I adalah parallel. Vektor I adalah parallel with X axis. Kalau vektor J pula parallel with Y axis. Ini dalam bentuk column vector. Ni column vector. Okay, nilai dia 1. Contoh, kita ada satu point B. Misal kata point B ni ialah 1, 2, 3 dengan 1, 2, 3, 4. Okey, koordinat dia is 3, 4. Koordinat bagi B is 3, 4. Maksudnya, vektor OB adalah 3, 4. Ini saya tulis dalam bentuk kolom vektor. 3 adalah untuk X, 4 ni adalah untuk Y axis. Okey, ini adalah kolom vektor. Ataupun kalau saya nak tulis dalam bentuk I dengan J, I kena ingat dia parallel with X axis. So, kita akan ambil yang atas. Iaitu 3I plus, sebab positif. Sebab ni kan positif dua-dua kan. So, 4 ni pun positif. Dia, yang 4 ni dia parallel dengan Y axis. So, Y axis adalah J. So, OB adalah 3I plus 4J. Ini dalam bentuk I dengan J ataupun kita buat dalam bentuk kolom vektor 3, 4. Kalau dia turun ke bawah, ada C. Ini adalah 3, negatif 4. So, dia akan buat OC ialah 3I minus. Dia akan jadi minus lah sebab dia negatif, minus 4J. Ataupun dalam kolom vektor 3, negatif 4. Okay, boleh? Faham? Contoh, example 13. Point A, 1, 2, B, negatif 4, 5, C, 8, negatif 3, D, negatif 7, negatif 4. Lepas tu, OA. OA kita pun buat dalam bentuk kolom vektor 1, 2, negatif 4, 5, 8, negatif 3, negatif 7, negatif 4. Macam dalam bentuk matrix lah. So, OA kalau dia nak suruh dalam bentuk I dengan J, so OA satu dekat atas ni maksudnya satu darab dengan I. Dua ni darab dengan J. So, I plus 2J. Kalau OB pula negatif 4I plus 5J. 8I minus 3J. Negatif 7I minus 4J. Tertinggal. Okay, express each vector. So, yang pertama A, dia nak yang A. A tu ada berapa? Dia menuju ke, ni kan, ini A kan. So, A kita tengok ke sini lah. 1, 2, 3. 3. Kan, dia ke kanan 3. So, 3I. Naik atas 2. 2J. Ataupun 3, 2. Boleh? Kalau B pula, okay, dia sampai sini. Dia turun bawah kan. So, maksudnya dia turun bawah dulu. Bila dia turun bawah, berapa? 2. Lepas tu, dia ke kanan. 1, 2, 3, 4. 4. Tak. Tapi dia turun bawah, so negatif. So, 4, negatif 2. Iaitu 4I minus 2J. Kena tengoklah. Kalau dia dalam bentuk Y axis, dia parallel dengan Y axis, dia duduk kat bawah. Kalau dia X, 4 lah. Okay, tengok yang lain. Tengok yang mana. C, boleh? A dengan B dah. C pula. C dia turun bawah saja. Berapa? 3. Bila dia turun bawah 3, so negatif 3. Atas ada tak? Tak ada. Kosong. Negatif 3. Ataupun dalam bentuk I dengan J, I dia tak ada. J je ada. Negatif 3J. Lepas tu D. D dia hanya bergerak ke kiri. Turun atas tak ada. So Y yang 0. And then dia bergerak ke kiri. 1, 2, 3. Negatif 3. Kosong. Ataupun negatif 3I.
Dan last sekali adalah E. E kita tengok ni. Ni segitiga dia kan. Okay, E menuju ke sana. Maksudnya dia naik atas, dia ke kiri. Dia naik atas 3. Ini adalah Y axis. So 3 duduk kat bawah. Lepas tu dia bergerak ke kiri. 1, 2, 3, 4. Negative 4. So negative 4, 3. Negative 4I plus 3J. Okay. Boleh ha? Dia suruh cari magnitude. Bolehlah. Dah tahu dah tadi koordinat dia. 3, 2. So 3 square tambah 2 square. Square root. So dapat ni magnitude. 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 Lepas tu dia tanya. Adakah vektor B and E are parallel? Tengok B. B 4 negatif 2. Ataupun ni. Lepas tu lagi satu. B dengan apa? E 5. Dia parallel ke? Tak. Kalau tengok dia pun. Satu atas, satu bawah kan. Tak parallel. Reason dia, gradient not equal. Ataupun boleh cakap, kalau parallel ke tak. Betul-betul kita akan tengok gradient. Betul-betul. Kita belajar dah kan, parallel dengan perpendicular. So, kalau parallel, gradient must be same. Ataupun magnitude dia tu kena sama. Ini latihan. Okey, lepas tu kita masuk unit vector ataupun kita akan letak dia sebagai head. Kalau vector tu vector A. Ni kalau ada head kat atas ni adalah unit vector A. Kalau dekat sini pula, dekat warna biru ni, dia bagi R. Jadi, the vector unit in direction vector R adalah gini. Dia buat. Ada head atas tu, ada topi. Bila head tu, dia maksud dia adalah unit vector. Dapatlah. Ni formula dia. Xi plus Yj over dengan dia punya magnitude. Vektor R bahagi dengan magnitude R. Okay, contoh. Kita ada for 3. A Okay, A for 3. So, A adalah for 3. Ataupun kita letak vektor A 4, 3. Dalam bentuk I dengan J, 4I plus 3J. Kalau dalam kolom vektor 4, 3. Lepas tu, dia suruh cari apa? Unit vektor. So, A unit vektor adalah A bahagi dengan magnitude. So, A 4I plus 3J. Unit vektor magnitude 4 square tambah 3 square. Okay, so kat sini kita dapat 4 square tambah 3 square dapatlah 5. Ni je lah jawapan dia. Ini kalau dia suruh dalam bentuk komponen I dengan J. Kalau soalan suruh cari unit vektor dalam bentuk kolom vektor. Dalam bentuk kolom vektor. Okay. Sini kita keluarkan, factorize kan. So, dapat 1 over 5. Lepas tu, 4i dengan 3j tu, dia boleh jadi 4 dengan 3. Dekat sini, ini kan scalar. Ini kan constant. Darab dengan 4. 1/5 ni pun darab dengan 3. Jadi, jawapan dia akan jadi 4/5 dengan 3/5. Iaitu 0.8 dengan 0.6. Dia bukannya 1 darab 4, 5 darab 3. Jadilah 4/15. Tak, salah. Dia bukannya macam tu vektor. Yang ni kena darab dengan 4, yang ni kena darab dengan 3. Okay, example 16. Given that negative 1 over 3i plus 3 plus kj adalah unit vector. Find the value of k. Ini adalah unit vector. Magnitude of the unit vector is 1. Okay. Lepas tu, dia cakap benda ni adalah unit vector kan. So, kita pun square root. Ni solution dia. Dapat k squared adalah 8 over 9. So, k plus minus 0.9428. Okay, boleh?
Even though kan kita dah tahu I dengan J ni adalah 1 dengan 1. Dia punya magnitude untuk I pun 1, magnitude untuk J pun 1. That's why dia akan equal to dengan 1. Ini contoh. Banyak contoh. Tak apa, nanti saya bagi. Ni. So practice. Kita tengok addition. Tambah 2 or more vector. Consider A is panjang ya. Okay, tak apa. Kita tengok yang ni. Macam mana dapat ni di conclusion dia. So kita pun tengok lah example. Find addition of the following vectors. Kalau soalan tanya A tambah B tambah C, kita buat 4 tambah 0 tambah negatif 1. Dapat 3. 1 tambah negatif 3 tambah 6. Dapatlah 4. So buatlah 3, 4. Nah, maksudnya atas, bawah, bawah. Okay, V tambah W pun sama. Kalau dia buat dalam bentuk I dengan J. Yang ni dia bentuk dalam kolom vektor kan. Okay, yang ni dia bentuk dalam I dengan J. So kita buatlah. I jumpa dengan I. 3 tambah 4, 7. 2 tolak 5, negatif 3. Kadang-kadang ada orang dia tukar dulu dalam bentuk ni. Boleh. Tapi last kali kena tulis balik lah dalam bentuk I dengan J. 3 tambah 4, 7. 2 tolak negatif 5. 2 tolak 5, negatif 3. Kalau tolak pun sama. Atas dengan atas. 7 tolak 4, 3. Negatif 1 tolak 1, 2. Negatif 2. Ni pun sama. I dengan I jumpa. 2 negatif 1 tolak 3 dengan 5. 2 tolak 3, negatif 1. So, negatif I. Buat apa segi buat koma pula. Salah. Okay, so negatif I. Negatif 1 minus 5, negatif 6J. Multiplication darab. Bila darab, kena darab satu per satu. Jadi, negatif 3S. So, negatif 3 darab dulu negatif 4. Dapat 12. Negatif 3 darab dengan 2. Dapat negatif 6. Okay, kalau dia dalam bentuk I dengan J pun sama. Dia maksudnya sama juga kan. 2 darab dengan 5, 10. 2 darab negatif 3, negatif 6. Tukar je balik dalam I dengan J. Combination. Operasi tambah tolak. Tiba-tiba ada pula darab. So, buat. Sama je. 3 darab dengan 3. Okay. So, 3 darab dengan 6, negatif 3. Plus, negatif 4, 5. Minus 2 times dengan 7, 8. So, 3 darab dengan 6. 3 darab negatif 3. Dapat 18, negatif 9. And then plus, ini sama. Yang ni masukkan darab. 14 dengan 16. So, atas dengan atas. Bawah dengan bawah. 18 tolak 4 tolak 14, kosong. 0. And then negative 9 plus 5 minus 16, negative 20. Kalau dia tak suruh buat dalam apa-apa, tinggal je lah gini. Kalau dia suruh buat dalam bentuk I and J, so awak akan dapat negative 20J sahaja. I tak ada sebabnya 0. Okay. Lepas tu habis dah. Solving problem. Solving problem. One particle is moving from point A, 5, 10 with the velocity vector 3I minus J. After t seconds leaving A, the particle is on point S with OS equal to OA plus TV. Find the speed. Okay, dia nak speed. And the position of the particle from O after 4 seconds. When will the particle reside on the right side of origin? Bila yang dia duduk dekat sebelah kanan. Sebab mula-mula dia kata velocity dia 3 dengan 3I minus J. Ya, koordinat dia adalah A. Lepas tu, after 3 second lepas point A tu, dia pergi dekat S. Dia jadilah OS sama dengan OA tambah TV. Jadi dia nak cari speed yang baru. Okey, kita pun tengok solution dia. Original position vector. Kita tahu OA adalah vector A kan. Vector A kita 5I tambah 10J. Ni OA. OA ni adalah mana ni lah. 5 dengan 10. Iaitu 5I tambah 10J. 5 dengan 10. And then velocity dia 3I minus J adalah 3 negative 1.
Speed ialah apa dia punya velocity, magnitude velocity. And then particle tu dia kena bergerak ke kanan selepas kosong. Tapi G dia adalah position dia 0. Okay, sebab dia kata from origin. Okay, number 2. Find V to determine the speed. Okay, yang pertama kena cari dulu dia punya V, magnitude V dia. So nak cari magnitude V, tengok dekat velocity lah. So 3I. So 3 squared plus negative 1 squared. Sebab dia 3I minus J. Dah kita punya velocity ni. Jadi dapatlah 10. Square root 10. So after 4 seconds, OS adalah S. OA adalah A plus TV. TV. Okay, T dapat daripada mana? Okay, kita tengok dekat sini. Find the position after ni, TV, when T equal to 4. Sebab dia kata 4 seconds. Okay, sebab T tu kan T second. Ni ada T. So kalau T tu adalah 4, so kita masukkanlah 4. So that's why dapat 4 V. Jadi S tak tahu, tapi A kita tahu dah 5, 10 tambah 4. V kita ialah 3 negatif 1. So kita dapatlah kita punya OS 17, 6. So coordinate dia 17, 6. Okay. Lepas tu kalau after T second, kalau T tak tahu, kalau T tak tahu sebab tadi T adalah 4. Kalau T yang tak tahu, kita letak T sebagai T je. 3 negative 1, so dapat macam ni. Okay, so after T second, the particle is at the right side of the origin O when Y equal to 0. So bila Y equal to 0, T adalah 10 second. Bila dia bergerak ke kanan on the right side of origin O. So maksudnya dia dah lalu dekat titik kosong tu kan. So dia kan bergerak ke kiri ke kanan saja. Dia tak ada pun turun bawah. So bila tak ada turun bawah, that's why Y dia adalah equal to 0. Dia tak bergerak pun turun ke naik atas. Kita letak Y equal to 0. So yang bawah ni yang equal to 0. So 10 minus T equal to 0. So T dapat 10 second. So bila masa 10 saat, partikel tu dah berada di kanan. Sebab partikel kan dia bergerak ke kiri ke kanan ni. Dia tak cakap pun dia atas ke bawah. Okay. Boleh Saya practice 8.10. Question number 1. To find the position vector of the toy car after 2.5 seconds. Okay, kita tengok. 8.10. Query. 8.9. 8.10. Okay. Sekejap, saya tengok soalan. Toy car position dia A, negative 3, negative 2. So, coordinate dia negative 3, negative 2. Bila coordinate negative 3, negative 2, kita tukar dalam bentuk column vector. Okay, jadi macam ni. Ataupun negative 3i minus 2j tak. Okay, ini adalah untuk OA. Lepas tu V dia, velocity 2, negative 3. Okay. Vektor kedudukan selepas 2.5 second. Find the position vector of the toy car after 2.5. Okay, jadi vektor macam tadi. Kan? Macam tadi ya. So, OA tambah dengan TV. OA tambah dengan TV. So, OA negatif 3. 2 tambah dengan T 2.5 darab dengan velocity dia 2 negatif 3. So, dapat ni. So, inilah kedudukan dia. Kalau dia suruh buat dalam bentuk koordinat, so 2 negatif 9.5. So, number 2, the position of vector boat A T hours after leaving the port O is T 30
15. Okay, selepas dia lalu port O, dia jadi 30 dengan 15 darab T. While the position of vector B pula 50. Okay. So A darab B ni daripada buku teks Okay, so kalau OA, OA lah ni. Betul-betul. Determine the velocity of both A dengan book B. Okay. Bila velocity, maksudnya dia suruh cari apa? Tengoklah. Had laju boat A, position leaving 30 dengan 15. Had laju B, 10, 10. Dia punya velocity kat belakang tu kan. Sebab, ingat tak? Dia punya ni vektor tambah dengan TV. Okey. Lepas tu kedua-dua bot hanya boleh bertembung jika vektor kedudukan pada waktu T yang sama. Okey, kita pun kira OA kena sama dengan OB. OA 30T, kita tengok yang X dia. Yang atas dulu. 30T sama dengan 50 tambah 10T. Dan dapatlah T dia 5/2. Yang ni untuk X. Kalau untuk Y dia, yang kat bawah pula, dapat 1 jam. So, kat atas bergerak 5/2 jam, kat bawah bergerak 1 jam. Jadi, tak sama. Bila tak sama, so dia tak bertembung. Dia kena sama, barulah dia bertembung. Okay. So, habis. Nanti boleh buat intensive practice. 8.3. Okay. So, habis dah. Addition, unit vector, IJ, magnitude. Tak ada lah. Kita dah cover semua. Okay, so itu saja. So, nanti awak bolehlah buat latihan intensive practice 8.2 dengan 8.3. Buatlah. Lepas tu kalau ada soalan-soalan sebelum ni tu pun buat. Sebenarnya yang kuis hari tu, Cikgu Salah awak ambil daripada webinar. Soalan-soalan webinar. Semua dia kata daripada soalan webinar. Sebab nak tahu awak buat tak soalan webinar tu. Dan join ke tak. Join lah. Sebab benda tu pun tajuk-tajuk sekarang yang kita belajar. Kan? Hari tu koordinat geometri. Lepas tu vektor. Tak apalah kalau bukan saya pun yang mengajar. Cikgu lain pun mengajar. Tapi benda tu kan ilmu. Cikgu marah juga. MRSM lain. Dah. Ambil je ilmu. Susah tau. Kita nak cari susah dah. Ni orang nak bagi. Ambil lah. Tengok. Tengok soalan-soalan dia. Kalau tak boleh tengok benda tu, tengok soalan. Buat soalan. Kalau contoh awak jenis nak kena belajar sendiri kan. Belajar sendiri. Tapi ambil soalan-soalan tu. Buat latihan. Okay, kuis tu nanti kita bincang hari Ahad. Sebab hari ni hari Khamis. So, saya nak buat recorded lecture. Ya. Nanti kita tengok je lah go through soalan-soalan tu. Hari Ahad. Okay, itu saja. Bye.